Industri penyiaran di Malaysia telah berkembang dengan pesat sejajar dengan arus pemodenan negara. Cita rasa penonton televisyen dan pendengar radio turut sama menerima tempias gelombang teknologi yang semakin canggih. Justru, warga kerja penyiaran utama negara, RTM, sentiasa diberikan pendedahan terhadap teknologi terkini dalam industri penyiaran agar mampu memberikan perkhidmatan yang terbaik kepada rakyat Malaysia. Namun, semua ini tidak terhasil dengan sekelip mata. Mengimbas kembali sejarah permulaan industri penyiaran di Malaysia, RTM telah melalui fasa-fasa perubahan yang amat ketara. Inilah Radio Malaysia, warta berita dari Kuala Lumpur dibacakan oleh Abdul Karim Muhammad. Okay, one, that's beautiful, you know. Yeah, that's it. Now ready to take two. Take one. Get your focus. Focus up, please, two. Yeah. Lighting. Dissolve Get ready two. with memory 4. Maka dengan itu, sebuah institusi penyiaran telah diwujudkan untuk mengharungi fasa-fasa tersebut. Institut Penyiaran Tun Abdul Razak yang diwujudkan pada tahun 1971 ketika itu dikenali sebagai Pusat Latihan Penyiaran Negara bertempat di Dewan Tunku Abdul Rahman, Jalan Ampang, Kuala Lumpur. Selamat pagi, Pusat Latihan Penyiaran Negara. Tunggu sebentar, Satu perkembangan telah dicapai setelah setahun penubuhan Pusat Latihan Penyiaran Negara, iaitu usaha mendirikan bangunan sendiri telah dirancang. Pada 18 Disember 1972, Menteri Penerangan dan Tugas-Tugas Khas ketika itu, Tan Sri Ghazali Shafi'i, telah menyempurnakan Majlis Pelancaran Pecah Tanah di tapak seluas 3,5 hektar yang terletak di kawasan Kompleks Angkasa Puri. Kelancaran projek pembinaan pusat tersebut telah dipantau oleh para pegawai dan pakar perunding pembinaan yang telah diamanahkan. Pusat tersebut dilengkapi dengan kemudahan dan peralatan terkini, termasuk asrama untuk para peserta khusus. Akhirnya, pada tahun 1975, Pusat Latihan Penyiaran Negara telah dipindahkan ke bangunan IPTAR Kompleks Angkasa Puri yang telah siap dibina. Wawasan IPTAR adalah untuk menjadi pusat latihan antarabangsa yang terkenal dalam penyiaran, penerangan, komunikasi dan kebudayaan selaras dengan misi untuk meningkatkan tahap profesionalisme dan menggalakkan kecemerlangan dalam kalangan pengamal media penyiaran di Malaysia. Pada bulan Ogos 2008, IPTAR sekali lagi dinamakan semula Institut Penyiaran dan Penerangan Tun Abdul Razak IPTAR dan diletakkan secara langsung di bawah Kementerian Penerangan, Komunikasi dan Kebudayaan. Kini, Institut Penyiaran dan Penerangan Tun Abdul Razak IPTAR dilihat sebagai sebuah institut latihan bertaraf dunia dengan kelengkapan kemudahan yang terkini. Objektif utama IPTAR adalah untuk memberi latihan yang berkualiti dengan tujuan untuk meningkatkan prestasi perkhidmatan penyiaran negara di samping memupuk hubungan baik dalam kalangan agensi-agensi di peringkat kebangsaan maupun antarabangsa. Setiap tahun, IPTAR menawarkan lebih daripada 100 program yang sesuai untuk keperluan pelatih dalam pelbagai bidang siaran media dan maklumat. IPTAR sebagai sebuah institusi nasional menyediakan kursus-kursus profesional dalam bidang penyiaran. Sesungguhnya, pewujudan IPTAR sejak 4 dekad yang lalu telah memainkan peranan yang amat penting dalam mempertingkatkan mutu industri penyiaran negara setanding dengan produksi antarabangsa.